Saya haraplah rakyat negeri Kedah yang masih waras, ada yang masih waras, ramai lagi. Yang tak apa nak tu dia terikut-ikut, sebenarnya maklumat tak cukup. Jadi sebenarnya manusia ni dia menjadi musuh pada benda yang dia tak tahu. Jadi saya haraplah mungkin video ni boleh disebarluaskan sikit, bagi pencerahan sikit. Kita kalau tak tahu tanya. Jangan belagak tahu. Kita ni kadang-kadang tu kan action, tak tahu, tak malu nak tanya ke apa tak tahu, saya ego lah kot, ego. Jadi yang menarik lagi satu ialah ucapan Syekh tu. Ucapan Syekh tu, ya Allah ya Tuhanku, saya pun terkejut lah. Saya ni bukanlah Syekh kan, lebay lah, pakai lebay kan. Nak panggil lebay pun boleh lah. Tapi ucapan dia tu ataupun kesimpulan dia tu, dia memberi panduan supaya sembahyang hajat. Tak ada masalah, semua akan sembahyang hajat. Yang bertanding pilihan raya agama Islam yang berhasrat untuk menang ni, saya yakin mereka akan bangun tengah malam baca sembahyang hajat. Tapi bukan calon PAS saja, calon PN je sembahyang hajat. Yang lain pun jangan kita nafikan. Cuma kita tak tengok, kita tak tunjuk lah kan. Sembahyang hajat ni bukan nak tunjuk kat orang. Tak payahlah buat perhimpunan sembahyang hajat di mana-mana dewan kan, tak payahlah. Seorang-seorang bangun dan bermunajat kepada Allah. Itu semua kita buat. Calon UMNO buat, calon amanah buat. Calon DAP tak buat lah kot kan. Dia cara dia lah. Tapi dalam tu dia kata, dia bagi nasihat mulai pada malam tu, disuruh hadirin sembahyang hajat supaya memenangkan, supaya mempertahankan kerajaan negeri Kedah sekarang yang diperintah oleh Perikatan Nasional dan pemimpinnya adalah pemimpin PAS daripada musuh Allah. Jadi memang kita terkejut, lepas tu dah minta maaf. Okeylah katanya dia berpandukan kepada ayat Allah. Cuma kita nak tanya, ekoran daripada penuhan maaf tu nak tanya, kalau dia kata berdasarkan kepada Al-Quran, Al-Quran kata sebenarnya musuh Allah tu yang dimaksudkan ialah Yahudi. Tapi yang nak bertanding nanti ni tak ada parti Yahudi. Yang ada Pakatan Harapan, di bawah tu ada parti PAS, parti Amanah, parti DAP, parti PKR dan ada UMNO. Ni yang nak lawan calon Perikatan Nasional. Dan inilah yang kalau dapat majoriti dia akan memerintah, mengambil alih. Kalau Pakatan Harapan tidak dapat, Perikatan Nasional tidak dapat mempertahankan kubu mereka, mereka akan jatuh dan yang akan ambil alih adalah Pakatan Harapan. Adakah ini yang dikatakan musuh Allah? Jadi kalau kata tak apalah, dah tarik balik, okeylah. Jadi yang lain-lain tu bukanlah musuh Allah, dia musuh politik. Kita kadang-kadang daripada ucapan itu saya melihat yang bahayanya apa? Seolah-olah parti itu dah jadi agama. Keluar parti, keluar agama. Menentang parti itu, menentang agama, menentang Allah. Ini pemikiran melampau yang berbahaya. Minta maaf okeylah, tapi saya persoalkan, yang minta maaf tu berapa orang tengok? Adakah sama dengan jumlah yang tengok yang hadir di dewan itu, di stadium itu dengan yang dengar mohon maaf? Hak tak dengar mohon maaf macam mana? Siapa nak pergi menjelaskan? Ini PAS bertanggungjawab. Pemimpin PAS bertanggungjawab dan ulama itu bertanggungjawab. Supaya menjelaskan apa maksud sebenarnya musuh Allah. Kalau tidak, dia akan bawa balik bahaya. Dia ingat ini musuh Allah, macam-macam lah dia boleh buat. Dia akan jadi macam apa yang berlaku di Iraq, semuanya mengambil hukum di tangan masing-masing. Dan dia kata ini dah bukan penyokong kami dan dia terkeluar daripada Islam dan macam-macam, boleh perang. Ini bahaya dan saya risau kalau perkara ini tak diselesaikan, tak diberi penjelasan yang sebaiknya. Dia berbahaya dan meletakkan negara kita di kancah perselisihan kumpulan, bukan kaum saja, sesama kaum akan berlaku. Jadi mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah. Kita dapat berbincang dengan tenang. Perbezaan politik tak ada masalah. Katanya politik matanglah kan. Hujah dengan hujah, jangan fitnah. Kalau tak ada hujah kan, berhentilah. Kalau kita tak mau sokong pun okey, tapi dah mati hujah, habislah. Tak ada hujah. Nak kata apa pasal Padang kapal terbang, ataupun kata kita ni dipaksa menjadi negeri miskin. Siapa paksa? Sebab apa miskin? Adakah kerana menanam padi itu miskin? Tidak. Banyak negeri yang menjadi pengeluar makanan tetapi mereka kaya. Walaupun dia tak ada industri, dia tak ada airport, lapangan terbang yang hebat. Jadi saya cadangkan, marilah kita rakyat negeri Kedah ni tumpu kepada anugerah Allah yang bagi tanah subur, ada sungai dan sebagainya.
kita makmurkan negeri kita dengan tanaman-tanaman yang boleh menyara kehidupan, menjamin keselamatan makanan. Macam-macam boleh buat. Jadi kalau kita kerajaan negeri sama dengan kerajaan persekutuan dari segi keutamaan. Dia bukan masalah pembangkang ke tak pembangkang. Keutamaan. Dia bila berbeza parti, keutamaannya lain. Itu yang kita nak suruh kalih bagi sama. Itu maksudnya. Jangan kata oleh sebab tak sama parti, lepas tu tak mau bagi peruntukan. Peruntukan salah keutamaan. Kalau kita bagi, dia tak dapat manfaat yang optimum. Nak dapat duit bukan senang. Perdana Menteri sedang berusaha keras menutup ketirisan. Bila dia tutup ketirisan, dia boleh guna yang hak bazir-bazir dulu tu boleh bagi pada orang miskin. Jelas apa yang berlaku sekarang. Tapi duk fitnah kata elektrik naik. Kalau elektrik naik untuk orang kaya, apa masalah kita? 99% yang tak terlibat, tak terjejah dengan kenaikan elektrik, tapi duk fitnah, senarai, kata apa benda ni? Perdana Menteri ni. Jadi panjang lagi nak cerita, saya tangguh kat sini. InsyaAllah kita nak raya esok. Mudah-mudahan maaf zahir batin. Saya menyeru rakan-rakan saya, sahabat-sahabat kita, rakyat negeri Kedah supaya fikir dengan tenang. Nanti kita tengoklah poin-poin masa dia orang kempen nanti yang jadi calon tu kan. Kalau hujah dia bernas daripada parti mana pun, kita kalau calon dia tu kompeten, berwibawa dan mampu mentadbir negeri Kedah, membuat lonjakan, mengangkat martabat negeri Kedah ke tahap yang lebih baik, kita sokong. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.